على نية الشفاء والبركات والفتوحات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Berbahagia Tuan Imam, barisan ahli jatuhan kuasa, sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. 189. Ya. Dekat mana? Inilah satu-satunya peristiwa sejarah. Ya. Ini merujuk kepada tajuk kecil pengutusan Usamah ibnu Zaid ibnu Harithah yang baru berumur 20 tahun menjadi panglima tentera, dan di belakangnya ada Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, ya, adanya Saidina Khalid, Saidina Osman. Jadi bagaimana seorang yang dianggap baru, junior lah dari sudut umurnya, tetapi memimpin sekumpulan sahabat yang senior, kibarus sahabah, ya, kibarus sahabah. Sedangkan beliau adalah sigar, sahabat yang baru umur 20-an. Jadi disebut oleh pengarang kita, Ustaz almarhum Ustaz Mustafa Sibai, bahawa ini sebagainya satu-satu peristiwa sejarah. Bagaimana Nabi melihat potensi yang ada pada Usamah ibnu Zaid tidak boleh disia-siakan, bahawa memang ia dan juga ayahnya Zaid ibnu Harithah memang tercipta ataupun memang punya kehebatan dari sudut peperangan dan strategi. Justru itulah, bukan soal senior, bukan soal junior, bukan soal baru, bukan soal lama, tetapi mampu untuk memikul tugas dan tanggungjawab. Ini memecah tradisi. Sebab tradisi manusia ni dia suka tradisi kekananan, seniority, ya tak? Tapi dalam melihat kejayaan dan keupayaan, Nabi melihat bukan soal seniority, bukan soal lama dan soal baru. Ramai yang baru masuk Islam terus ditempatkan. Misalnya kita ada Sayyidina Muawiyah ibn Abi Sufyan masuk Islam itu lambat tu. Ya, tahun yang ke-7 Hijrah. Terus dipilih oleh Nabi, dilantik oleh Nabi menjadi penulis wahyu. Walaupun dia masuk Islam lambat, tahun yang ke-7 Hijrah. Ya. Ada riwayat kata tahun yang ke-8. Ayahnya tahun yang ke-7 Abu Sufyan, tapi dianya ialah tahun yang ke-8, dianya tahun yang ke-8. Jadi Nabi tidak melihat soal lama baru, tapi Nabi melihat keupayaan untuk menunaikan tanggungjawab itu. Ya. Jadi di sinilah Nabi memilih Usamah bin Zaid. Ya. Pengutusan Usamah itu satu petanda bagi peristiwa ini, merupakan hasil yang telah dicapai oleh risalah Islam dalam perjuangan. Nabi tidak mensia-siakan keupayaan, ya, tidak lambat untuk mengambil potensi yang ada pada sahabat-sahabat ini. Contohnya Saidina Ali, walaupun nisbahnya muda, remaja,
tetapi menjadi galang ganti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah misalnya. Jadi ini gambaran bagaimana Nabi tidak ada generation gapnya, tidak ada jurang generasinya. Bagi dia manusia itu kalau ibaratnya sekawan anak-anak jari, ya tak? Sekawan anak-anak jari ini masing-masing dengan sifatnya dan masing-masing dengan fungsinya, tetapi mereka bekerja sama. Mereka bekerja sama. Pemilihan Usamah sebagai pemimpin pasukan oleh Rasul. Usamah ni sebenarnya cucu angkat Nabi lah. Sebab Zaid bin Harisah tu anak angkat Nabi, ayahnya. Jadi Usamah tu anak angkat Nabi lah. Cucu angkat Nabi lah. Sebagai pemimpin pasukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, pemilihan Nabi itu, ya. Padahal beliau seorang muda berusia 20 tahun, di bawah pimpinannya tokoh besar daripada Muhajirin, daripada Ansar, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Mereka itu adalah orang yang lebih dahulu, ya, lebih awal, sabiqun al-awwalun. Lebih tua dan tinggi kedudukan daripada Usamah. Semua ini nak menunjukkan bahawa salah satu dasar yang mulia, ya, terpuji dalam Islam adalah tidak ada diskriminasi, ya, tidak ada membeza-bezakan. Bahkan sebenarnya ada hadis yang Nabi memberikan apresiasi, penghargaan kepada anak muda. Misalnya dalam hadis 7 golongan yang akan dilindungi Allah pada hari yang tiada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan, 7 kelompok yang akan dapat perlindungan Allah pada hari yang tiada perlindungan. Bukankah salah satunya Nabi sebut syabun nasya'a fi ta'atillah, seorang anak muda yang membesar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia tidak tenggelam, ya, dalam suasana dunia mudanya, tapi dia membesar dalam kepatuhan, ketaatan kepada Allah. Jadi Nabi memberikan penghargaan dan Nabi menyatakan itu di antara orang yang akan dapat perlindungan Allah di padang mahsyar. Yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Jadi katanya adalah tidak membezakan di antara manusia, annasu sawasiyatun. Manusia itu semuanya sama, ka'asnanil musht, kata Nabi, seperti gigi sikat. Baik pangkat, baik umur, baik kedudukan. Sebab itulah misalnya Ikrimah. Kalau nak kira rekod, Ikrimah ni musuh Nabi kerana ayahnya Abu Jahal. Dan lambat juga masuk Islam. Ya, lambat juga masuk Islam tahun yang ke-9. Tapi Nabi melihat Ikrimah ini talented, ya, dilahirkan untuk jadi panglima perang. Jadi begitulah, ya, Nabi tidak mensia-siakan potensi yang ada pada para sahabat. Ini memberi satu, ya, ilham kepada kita bahawa kita harus mempelbagaikan, ya, mempelbagaikan pendekatan, memberi peluang kepada maknanya anak-anak muda supaya dapat menggabung jalinkan di antara hamasatus syabab wa khibratus syuyukh, di antara semangat anak muda dan pengalaman orang lama, ya, adunkan dan jalinkan di antara hamasatus syabab, semangat anak muda, dengan khibratus syuyukh, dengan pengalaman-pengalaman orang lama. Jadi ini kita gabung jalinkan. Sebab itu kalau di sana tuan-tuan, di Syria baik, di Mesir baik, ya, kita dapat melihat suasana di sana tu demo tak ada jurang generasi ni tak ada. Kalau di sini ketara kita jurang generasi ni. Jadi di sana itu orang-orang tuanya boleh turun ke bawah bersama dengan anak-anak muda, ya. Laisa minna man lam yuwaqqir qibarana walam yarham sigharana, kata Nabi, ya. Bukan daripada umatku orang yang tidak memuliakan orang tuanya dan tidak mengasihani anak-anak mudanya.
Islam mengutamakan keupayaan, capability, ya, bagaimana kualiti dan kelayakan sekalipun bagaimana usianya. Di situlah kita lihat dalam sejarah Melayu misalnya, yang menyelamatkan Singapura tu ialah Hang Nadim. Kalau nak kira, Hang Nadim tu sangat-sangat kecil, budak lagi. Tetapi dengan sebab dia lah pun selamat Singapura tu, ya, daripada dilanggar todok, ya. Kalau ikut cara orang tua masa itu, tahanlah betih suruhnya, ya. Tahanlah betih, tahanlah peha. Ya tojoh dik todok. Lama kata dik Hang Nadim, ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah batik, sembah derhaka, ya. Daripada tuanku suruh rakyat, ya, nahan betih, nahan peha. Habislah rakyat tuanku. Jadi kamu, Hang Nadim, macam mana nak buat ni? Masa ni Singapura kan banyak lagi apa pisang-pisang, kan banyak lagi pokok pisang masa itu, ya. Ada tebang lah. Ata pula dah. Takkan orang Singapura pakai ata pula, ya. Ata tebang lah. Lepas tu letaklah di pantai. Nampak merenin je, todok mula legemau. Terus ditojohnya. Lepas tu kita ambil lah buat 3 rasa. Masuk 3 rasa, ya. Kata Hang Nadim, ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Jadi bagaimana otak budak ni tadi, ya, boleh menyelamatkan. Jadi dalam konteks inilah makanya kita kata bahawa Islam melihat bahawa bagaimana kebijaksanaan itu. Al-hikmatu dalatul mu'min anna wajadaha fa huwa haqqu biha. Kebijaksanaan itu ialah barang ciciran orang mukmin. Di mana jumpa, maka kitalah yang lebih berhak mengutipnya. Sebab barang ciciran ni benda yang dicari. Jadi disebut oleh Nabi al-hikmah, wisdom, kebijaksanaan itu ialah barang ciciran. Kita sentiasa mencari-cari. Ya, al-hikmatu dalatul mu'min anna wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Di mana jua kita jumpa, maka kitalah yang lebih berhak untuk mengutipnya. Jadi jangan kita kesampingkan, ya, kebijaksanaan, ya, bukan soal tua, bukan soal muda, kebijaksanaan itu. Islam melihat di situ, ya. Ini bunyinya senang, tapi nak pecahkan kepompong pemikiran ni susah. Ya. Kadang-kadang setengah nyawa jadi bilai, ya, jadi bilai di setengah masjid, bukan masjid ni lah. Kalau tengokkan Bilal ni tu dah setengah nyawa, tak dibagi pada anak muda. Bagilah pulang anak muda, jadi suka kawan-kawannya yang lain. Kawan kita dah jadi Bilal, tak dibaginya weh. Udah kita nunggu bila nak habis bang ni weh, tak? Ngapa? Tengok dah setengah nyawa, tak? Tak bagi juga, tak? Itu payahnya, tak? Bukan senang nak melepaskan tu, tak? Allowance tu, tak? Ini bukan masjid ini di Pasir Berdengung, tak? Begitu juga sejarah telah membuktikan bagaimana para pemimpin dan tokoh besar tadi sanggup rela berada di bawah pimpinan Usama. Kepercayaan, ya, wala, kesetiaan yang diberikan kepada baginda. Walaupun ada sentimen muda tua tu ada, ya, ada, bukan tak ada yang protes satu ketika, maknanya ada yang memberikan pendapat yang kedua kepada Nabi, ya, ada, dan Nabi pun terima pandangan yang kedua itu. Tetapi Nabi melihat bahawasanya dia, Usama ini, kata Nabi, memang yang bermaksud diciptakan untuk itu, iaitu untuk, ya, maknanya menjadi dipanggil Farisiyah, iaitu menjadi panglima di dalam peperangan, talented, ya. Saya tengok STL tadi saya tengok STL, ya. Kita punya tekong, di antara tekong terbaik dunia ialah Syahir Rusdi, kan. Tapi tadi seorang budak Zuhri, katamu, Selangor, mana, ya, umur 19, dia boleh tak terangkat 3-4 kali. Saya tengok tekong terhandal di dunia itu, Syahir Rusdi, tak terangkat. Maknanya Syahir Rusdi itu lebih senior lah, ya, 24 barangkali umurnya, 25. Tapi yang ini umur 19 ni tadi. Jangan main-main, ya tak? Itu ceritanya. STL pun tengok, ya tak?
STM tu sebab takrolik lah, jangan tak tahu pula tuan-tuan. Ni saya tahu waradun wa barqun, tak tengok kan. Taib. Jadi katanya sini, ini juga menunjukkan bahawa sejauh mana kejayaan baginda dalam mendidik jiwa dan akhlak para sahabat. Para sahabat itu dididik untuk berfikir, dan maknanya kita kata terlibat untuk proses mengurus masa depan. Ya, managing the future itu ya adalah sebahagian daripada Islam. Islam tidak menolak untuk mengurus masa depan, tetapi perlu pendedahan. Perlu kepada pendedahan. Jadi seawalnya Usamah sudah terdedah itu suatu maknanya kita kata kehebatan. Ya, sebab ini masa depan ada pelapis. Kita risau ya tak? Satu organisasi yang hebat, satu ketika tiba-tiba generasi awal tu tak ada, maka bila masuk generasi ketiga tu maknanya dia drop habis. Itu yang kita risau. Sebab itulah seorang pemimpin bukan hanya diukur kejayaannya masa dia ada, tetapi setelah dia tak ada, bagaimana organisasi itu. Ya. Jadi kejayaan seseorang itu bukan diukur macam kita lah, menjadi ibu, menjadi ayah, ya, family kita itu anak-anak kita ya. Kejayaan kita itu bukan hanya diukur masa kita hidup. Bagaimana kita tinggalkan anak-anak kita? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afa, dalam surah An-Nisa, suratul Nisa. Hendaklah mereka takut sekira-kira meninggalkan di belakang mereka zuriat yang lemah. Khafu alaihim. Ya, takut kita tak ada kualiti. Jadi sehingga bila berlakulah decadency, kejatuhan, ya, kelemahan, orang akan tanya, ni anak siapa? Orang akan tanya. Dia tak tanya budak tu, dia tanya anak siapa? Anak si anu. Ayahnya kemarin. Oi bang, jangan main. Ya tak? Panglima Pancung tak bertanya. Itu kemarin ayahnya. Pancung tak bertanya, ya tak? Anak ngupeh nyom tak reti. Ngupeh nyom tak reti. Apa Pancung tak bertanyanya? Ngupeh nyom tak reti. Itu contoh lah, ya tak? Contoh. Jadi ditanya nanti bukan dia budak tu, siapa ayahnya. Sebab itulah kepimpinan itu bukan hanya diukur masa dia hidup, tapi siapa yang dia tinggalkan. Kualiti pelapis yang ditinggalkan, ya. Allahu Akbar. Jadi nak pecah kepompong ni bukan mudah tuan-tuan. Ada masjid saya dengar cerita ya, dia punya biro belianya umur 75. Apa punya belia purba betul lah. Ada belia purba lah dah. Betul. Bayang tuan-tuan, bahagian dia masjid kan ada biro-biro kan, antaranya biro belia. Fikir biro belia umur 75. Hai mak, ngelin mak jenin ni dah. Ngelin mak jenin ni dah. Maknanya tak boleh langsung bagi orang lain ni dah. Oh mak, dia rupa kerongga dengan pokok rambutan tau. Pokok rambutan dengan kerongga tau. Bila kita manjat nak ambil rambutan tu, kerongga tu nonggi, dia tak bagi ya tak. Bila kita tanya, kamu makan ke? Haram, hidup je ke? Itulah rupa. Mau cukup payah langsung ada. Cukup payah ada. Jadi jurang generasi ni melampau-lampau dalam konteks ya kita ya. Sebab itu kita tidak melatih mereka untuk membuat keputusan, berfikir secara kritikal, ya, kreatif dan sebagainya. Ini kelemahan. Ini kelemahan. Baik. Dikata apa di sini bahawa sehingga berjaya mereka mencapai apa yang mereka miliki seumpama itu, iaitu ketika Nabi yang ketika itu sudah berumur 63 tahun. Namun Nabi boleh bergantung harap kepada seorang yang umurnya 20 tahun. Bukan tidak ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya tak? Bukan tidak ada Khalid ibn Walid, ada. Tapi begitulah Nabi melihat bahawa mengurus masa depan adalah kewajipan. Ya, kita tidak hanya mengurus masa yang ada di hadapan kita, tetapi mengurus masa depan itu ialah termasuk menyediakan pelapis-pelapis. Ya, menyediakan pelapis-pelapis. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin. Ya, al-ayah.
wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri melihat apa yang ia sediakan untuk hari depannya. Wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin. Hendaklah setiap diri memerhatikan, membuat kajian dan renungan apa yang ia sediakan untuk hari esoknya. Jadi pemikiran futuristik itu, pemikiran ke depan itu ada diasuh sebenarnya. Ya, kita tidak hanya menggilap glory of the past, ya, kita tidak hanya menggilap kegemilangan masa silam, tidak. Itu tak ada maknanya kalau kita hanya boleh menggilap piala dengan beraso, ya. Dulu kita gemar kopi tu. Ini ayah kamu, ini tok kamu, ya tak? Jangan, ya tak? Rumahnya rumah Hogan, ya tak? Colan, ya tak? Itu tok moyang ni, cucu cicit yang pengko ni, nah, macam mana, ya tak? Itu dia, ya. Ngupah nyom tak kerti. Allahu Akbar. Ya tak? Taib. Islam telah mendahului orang lain dalam menonjolkan bentuk kepimpinan, bakat, ya, sebagaimana beradanya para sahabat seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan di bawah arahan Usamah ibn Zaid. Di sini sekali lagi bererti bahawa mesti membuka peluang kepada anak muda yang berkelayakan, yang pintar, yang mampu melaksanakan tugas kepimpinan dan pentadbiran untuk tampil memegang tugas-tugas tersebut. Kalau sejarahnya, Sayyidina Yusuf AS itu sebenarnya diberikan peluang oleh Al-Aziz di Mesir masa itu untuk menjadi orang yang penting dalam bidang menteri perbendaharaan dan ekonomi bagi menghadapi krisis yang akan dihadapi oleh Mesir 7 tahun, krisis ekonomi Mesir, dan kemudiannya diberi peluang kepada Sayyidina Yusuf, dan Nabi Yusuf pula menawarkan diri, ya, menawarkan diri. Jadi diberikan peluang kepada anak muda. Jadi katanya di sini bahawa mampu melaksanakan tugas, ya, capability itu penting. Kepimpinan dia ada 3 U, ya. 3 U apa? Mahu, mampu, tahu. Kalau tahu je tapi tak mampu, redi kan? Ya. Kalau tahu, mampu, dah tak mahu pula, redi kan juga. Atau nak yang 3 sekali U-nya. Mampu, mahu dan tahu. Barulah boleh, ya. Mesti memberi peluang dan peluang melaksanakan tugas pentadbiran untuk tampil memegang tugas tersebut. Saya dah cerita pada tuan-tuan bagaimana di zaman Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz tiba-tiba juru cakap kepada satu rombongan itu sangat muda. Sampai Sayyidina Umar Abdul Aziz yang menjadi Khalifah Umayyah zaman itu kata, tidak adakah yang lebih berumur di kalangan kamu untuk menjadi juru cakap bagi pihak rombongan kamu? Apa kata budak tu? Tengok budak tu, ya tak? Bijak tak bijaknya. Dia kata, "Lau kana al-amru bisin lakana ghairuka ahaqqu minka." Kalaulah urusan ini berdasarkan umur, nescaya orang lain lebih layak jadi khalifah daripada tuanku. Dia bercakap ni bukan sebarangan, dia bercakap pada khalifah. Jangan main, ya tak? Cakap tak tentu. Kita susah nak cakap pada khalifah, ya tak? Second opinion ni, jangan main, ya tak? Tambah kalau dah sistemnya tu susah, feudal. Macam wayang kulit kan boleh orang bawah bercakap. Orang bawah bercakap je, katanya lah, wayang kulit. Tu. Apa kata budak tu? Lau kana al-amru bisin. Kalaulah urusan itu dengan sebab kerana umur ukurannya, la kana ghairuka ahaqqu minka. Nescaya orang lain lebih berhak untuk jadi khalifah. Kalau nak kira seniority, ada orang lain yang lebih senior. Ini dia bercakap kepada Sayyidina Umar Abdul Aziz, Khalifah Umayyah ketika itu, dan disebut sebagai Khulafa ar-Rashidin al-Khamis, ya, yang kelima. Taib.
Jadi katanya di sini, ini adalah satu pelajaran penting sekiranya umat Islam yang kemudian sentiasa ingat sudah tentu akan terselamat sejarah Islam daripada titik hitam yang penuh dengan peristiwa berdarah dan huru-hara. Maksudnya ialah mempertahankan status quo walaupun tidak ada capability, tidak ada upaya untuk maknanya memberikan sumbangan, ya, namun nak tahan juga. Kerana yang tadi contohnya, tak? Itu contoh yang tadi. Ya, sanggup juga walaupun suara dah tak ada, setengah nyawa, nak juga jadi bilai. Anak muda ada suara sedap-sedap ni. Hei mo, tak? Alangkah baiknya tindakan yang ustaz pun janganlah bias sangat pada orang muda. Kami pun janganlah ustaz lupa kami pernah muda. Tak apalah. Maksudnya kita tu kena mengasuhlah. Saya pernah cerita pada tuan-tuan bagaimana saya punya pengalaman ya. Saya ditegur pegang tasbih daripada tangan kiri. Saya pegang tasbih tangan kiri. Ya. Seorang budak lalu lalang, biasalah main dalam masjid. Tiba-tiba dia berhenti depan saya. Ingat saya umur dalam 4 tahun begitu. Tiba-tiba dia tegur dia. Bagi salam, ya ammi. Dia kata, limadha anta akhazta al-misbaha bishimal, katanya. Ngapa pegang tasbih tangan kiri? Budak ni picit hidung kerang dah. Dia kata lazim bil yamin, katanya. Mesti pegang tangan kanan. Oh, mak kata ya. Budak tek kopi tu 4 tahun boleh berlabuh kopi tu 4 tahun 5 tahun. Mak ya. Mereka sudah lama diasuh berfikir. Itu dia ya, reasoning itu proses, maknanya kita kata untuk berfikir kenapa begitu, kenapa begini, itu memang mereka sudah dilatih begitu. Jadi ini kita kena ambil kira balik ya. Ini kena ambil kira sebab kita pun nak tinggalkan pelapis-pelapis juga. Allahu akbar ya. Jadi katanya apa di sini, bagaimana alangkah baiknya tindakan yang diambil oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan bantuan wahyu daripada langit. Ya, yang disebut inna arsalnaka da'iya, inna arsalnaka kafatan linnasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi. Nabi sebagai dai kepada Allah biiznihi, dengan izin Allah. Maknanya rabbaniyah dakwah itu, rabbaniyatu dakwah itu ada bimbingan rabbani, bimbingan Tuhan ya. Dan bekalan kebijaksanaan. Makna kebijaksanaan ini ialah strategis. Orang Indonesia diterjemahkan strategis itu kebijakan. Ya, kebijakan. Kebijakan ya, strategiknya Nabi. Keluhuran, jauh pandangan, itu saya sebut tadi, futuristiknya Nabi, ya tak? Serta politik yang tinggi, siasah Nabi, ya, membaca yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Belum ada bandingan dalam sejarah dahulu maupun sekarang. Apa perlu sejarah? Sejarah perlu sebab bila kita melangkah ke hadapan, kita perlu melihat ke belakang. Ya. Kita naik kereta ke, naik motor ke, cermin belakang mau tidak mau diperlukan. Cukup risau kita. Paling-paling tidak cermin belakang tu belah tepi belah kanan pun tak apalah, ataupun belah tepi belah kiri, ataupun di atas tu pun tak apalah. Orang yang naik motor pun ada cermin. Dulu kita, zaman kita lu naik bersikap pada cermin. Ya tak? Jangan. Sebab kita nak melangkah ke depan, tak boleh lundur je, nonong je ke depan. Kita kena juga tengok ke belakang. Sesekali tengok belakang, sesekali tengok ke belakang. Menemu nonong je kopi tu. Itulah sejarah. Maknanya dalam usaha kita membina masa depan, jangan lupa sejarah kita. Bahkan sejarah itu sebenarnya membentuk identiti. Pengalaman saya 2-3 kali bersama dengan anak-anak di rumah kebajikan, anak di rumah kebajikan Sultan Abdul Aziz itu. Bagaimana oleh kerana mereka tak ada perasaan sense of belongings, ya tak? Dia tidak ada ayah, dia tidak ada mak, dia tak tahu siapa keturunan dia. Ya. Jadi perasaan mereka itu tak sama. Perasaan bertanggungjawab tak ada, ya tak? Perasaan sayang pada sesuatu tak ada. Perasaan takut pada sesuatu tak ada. Sebab tak tahu siapa mak bapak. Dia melihat kain bajunya ditimpa hujan.
Sebab tengah saya berceramah motivasi tu, hujan turun. Dia tengok je. Kalau kita mulalah kan gelisahlah nak menyelamatkan kain baju tu. Ya, sekarang mak bapak pula riuh, Torik pula marah, Torik. Ya. Jadi kita ada sense of responsibility tu, ada perasaan bertanggungjawab itu. Dia tak ada. Dia tengok dah apa matikan kering. Matikan kering kan kita beliau je tengok je, pedih harap tengok. Ya. Jadi itulah perasaannya. Bagaimana bila mana tak tahu sejarah ni, dia tak kuat peribadi itu. Jadi kita perlu faham sejarah kita, ya, macam mana boleh ada sejarah Yop Yong ni contoh, tak? saya cakap dengan orang Bugis, tak? Rupanya Yop ni pun ada dalam orang Bugis, tak? Ada pada orang Bugis, tak? Jadi Yop ini bukan semata-mata Perak, tapi ada pada orang Bugis. Tak? Jadi kita tahu sejarah tu, rupanya maknanya kita kata bahawa kita ini pernah, ya tak, maknanya pernah pernah bersama dengan Aceh, pernah bersama dengan Bugis, dan sebenarnya lautan itu bukan memisahkan. Lautan itulah yang menyatukan. Sebab itulah sini ada kampung Aceh, belah sana ada kampung Perak. Dan bila saya pergi kampung Perak belah sana, tuan-tuan, dia mau cakap mika teman. Dia membuat dia membuat pecel lah, pindang lah. Awak dah tak nak balik lah kau Pening. Dah makan pecel dengan pindang, tak duduk sini lah kita tak payah balik. Ngapa udah ada skala, semuanya ada di sini. Dah lama tak makan pindang, sana makan pindang. Apa di Labun, udah ngerup lah, tak? Ngerup. Jadi kita kata bahawa laut itu memisahkan, tidak. Laut itulah yang menyatukan umat ini, ya. Laut itulah yang menyatukan umat ini, ya. Dan katanya belum ada bandingan dalam sejarah dahulu dan sekarang. Moga Allah radhiyallahu anhu Usamah, moga Allah meridai Usamah dalam perjuangannya di atas kepercayaan. Dalam bahasa Arab dia panggil thiqah. Kepercayaan itu dia panggil thiqah, dan thiqah itu daripada wathaqa wathiqah. Daripada wathaqa wathiqah, orang Melayu sebut watikah, kepercayaan perlantikan, watiqah perlantikan, ya. Di atas kepercayaan yang diberikan oleh baginda kepadanya, kehebatan kepimpinan, kekuatan tekad, ketulusan Islam, itu pentinglah. Ketulusan Islam itu penting jugalah. Maknanya dia berbuat sesuatu itu, ya, maknanya in the cause of Allah, semata-mata kerana Allah. Ya, maknanya aksinya itu di medan bukan ada kepentingan diri. Bukan ada vested interest untuk dirinya, tidak. Tapi li ajlillah, li ajlil Islam, demi Islam, demi Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, ya. Ini bermasalah ni sebab apa? Bila kita semak balik, kadang-kadang penglibatan dalam perjuangan itu kita puji, tapi kadang-kadang ada kepentingan diri, ada sentimen peribadi dan sebagainya, ya. Mudah-mudahan perjuangannya akan tetap menjadi contoh teladan bagi para pemuda yang berjuang selama-lamanya. Sebab itulah makanya ini membentuk, ya, pemikiran yang meyakinkan di kalangan anak-anak muda. Dan disitulah Imam Hasan Al-Banna menyatakan kita kena gabungkan, jalinkan di antara semangat anak muda dan pengalaman orang tua. Jangan kita rugikan, jangan kita sia-siakan. Tajuk yang terakhir ialah kewafatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita ada lebih kurang dalam 20 minit ni, dalam 10 minit ni, ya. Apa katanya? Sebelum wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam, tahun yang ke-11 Hijrah, iaitu 12 Rabiul Awal. Sebelum 12 Rabiul Awal ada 3 peristiwa penting selain daripada Maulidir Rasul, wafat Ar-Rasul pun 12 Rabiul Awal, dan kemudian wusul Ar-Rasul ila Madinah Yathrib, sampainya Nabi ke Madinah Yathrib yang dengar tala'al bad, itu pun 12 Rabiul Awal. Itu 12 Rabiul Awal ni banyak peristiwa yang boleh dikenang, yang kita selalu sebut hari ini dalam sejarah tu, ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui melalui wahyu. Sebab dalam wahyu itu Allah suruh Nabi pilih
sama ada nak melihat kemenangan-kemenangan Islam lebih luas lagi mengalahkan Rom Parsi, atau nak menemui Allah. Jadi di situ dah balir rafiqil a'la, bahkan Nabi memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa ajalnya sudah dekat. Kalau Ibnu Abbas tahun yang ke-8 tu dia dah terasa dah. Tahun yang ke-8 bila menang dapat membebaskan Mekah daripada Quraisy, turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhulun fi dinillahi afwaja. Orang lain cukup gembira sebab kamu tengok orang masuk Islam berduyun-duyun. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, kamu lihat manusia masuk Islam berduyun-duyun, maka para sahabat cukup gembira. Tetapi Ibnu Abbas dapat membaca isyarat. Ya, dia dapat membaca yang tersirat. Dia menangis. Sayyidina Umar heran. Ya, kenapa pula wahai Ibnu Abbas, ma yubkik? Apa yang menyebabkan kamu menangis? Ibnu Abbas kata, tak lama dah Rasul ini, ya, Rasul ini tidak lama, sikit lagi masanya akan meninggalkan kita. Itu Ibnu Abbas, ya, kehebatan, ya, dia dapat membaca yang tersirat, dapat membaca isyarat-isyarat, ya. Dikatakan wa kullun indahu bi ajalin musamma, segala-galanya di sisi Allah itu ada ajalnya. Inna lillahi ma akhadha, ya, wa lahu ma a'ta. Bagi Allah itu apa yang ia boleh ambil balik, dan bagi Allah itu dia mau mengurniakan ataupun dia nak mengurniakan, dia akan kurnia. Wa kullu syai'in dahu bi ajalin musamma, segala-galanya di sisi Allah itu ada tempohnya, validity-nya ada, ya, ada ajalnya. Lalu baginda mengucapkan selamat tinggal kepada umat Islam seluruhnya dalam haji wada', iaitu haji perpisahan. Ini dapat dipaham daripada kata-kata Nabi, ya ayyuhan nas isma'u wa'u, dengarlah dan ambillah perhatian, fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da amikum hadha wa fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Wahai manusia, dengar dan renunglah. Sesungguhnya aku tidak tahulah apakah aku dapat berjumpa lagi dengan kamu selepas tahun ini, seumpamanya di negeri ini dan di bulan yang seumpama ini, di hari yang seumpama ini. Jadi Nabi dah mula bercakap, ucapan itu sudah menggambarkan perpisahan. Macam kita lah, dah peringkat kita ni, ya tak? Dah peringkat 60, 70, 80 ni, bila cucu-cucu datang, ya tak? Bila anak-anak kita balik, dah lama terkurung PKPB. Bila dia nak balik tu pesalam-salam tu, minta maaf lah, kok lepas ni tahun depan tak jumpa dah kita ni. Tu ya. Kok ini yang penyudahnya. Syabah, jangan cakap apa itu Hiduplah adatnya. Atau dah sampai ke pucung. Sudah. Ya, adatnya tak lama dah. Ya, jadi Nabi pun cakap begitu. Umur Nabi masa itu baru 63. Ya. Rasanya kata Nabi, ya, barangkali inilah tahunnya. Tahun depan rasa tak jumpa dah. Jadi di situlah berdebar-debarnya mereka bila mendengar ucapan Nabi itu. Bukan senang, ya tak? Bukan senang nak dengar. Lebih daripada 120,000 orang mendengar ucapan itu. Maka terpaksa guna mubaligh. Apa makna mubaligh? Ada orang yang menyampaikan ucapan Nabi pula. 100 orang ada orang, 100 orang ada seorang dia berdiri untuk menyampaikan ucapan Nabi, ya. Kalau teknik motivasi dikata apa? Radio karat, ya tak? Radio karat. Salah sampai haru, ya tak? Jadi katanya di situ bahawa bagaimana baginda mengucapkan selamat tinggal kepada umat Islam seluruhnya dalam haji wada'. Perkataan wada' ini kita jumpa di dalam surah Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'a. Wadda'a tu wida'. Ma wadda'aka rabbuka. Tidak meninggalkan akan dikau, ya. Ma wadda'aka. Allah tidak tinggalkan akan dikau, ya. Wa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan Allah tidak akan sia-siakan dikau. Jadi wadda'a itu ada dalam surah Ad-Duha, wida'.
Ya, kadang-kadang disebut wada', kadang-kadang disebut wida'. Haji perpisahan. Allah tidak berpisah dengan kamu wahai Muhammad. Ayat wadduha itu apabila Nabi rasa gelisah kerana terputus wahyu, lalu orang mengatakan habislah Muhammad, kawan kita tu dah terputus wahyunya, ya tak? Itu musuh katalah. Memang hati para sahabat berdebar gelisah dengan ucapan itu. Lain macam je mereka berucap ni. Jadi kalau saat perpisahan dengan Rasul telah hampir tiba. Jadi ucapan itu pada 9 Zulhijjah. Ya, Arafah. Arafah kan ke-9 Zulhijjah. Jadi Nabi pulang ke Madinah. Ya, Nabi pulang ke Madinah, Muharram Nabi dah mula sakit. Tapi Muharram tu ringan-ringan je sakitnya, demam-demamnya ringan lagi. Kemudian bulan Safar mula bertambah berat. Tapi walaupun begitu, Nabi masih lagi menyusun tentera Usamah ni. Walaupun sakit-sakit begitu, ya, Nabi menyusun juga tentera Usamah. Itu adalah susunan terakhir Nabi dalam konteks ketenteraan. Jadi mulalah sakit berat, ya, maknanya ujung Safar, dan kemudian berlanjutan sampailah awal Rabiul Awal, sampailah 10 Rabiul Awal, sampailah hari yang ke-12 itu. Cuma hari yang 12 tu, ada peristiwa yang biasa berlaku, tak? Macam kita pun selalu bila ada kematian, bukankah sebelum kematian itu dia sihat, berlabunnya apa, tak? Elok lagi labunnya dengan teman. Itu sebenarnya itu yang penyudah itu. Itu yang penyudah. Nabi pun begitu. Ya, pada 12 Rabiul Awal tu Nabi mampu bangun subuh itu, lalu melihat para sahabat yang sedang berjamaah dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi bila Nabi bangun, menyebabkan orang yang tepi sekali melihat Nabi bangun. Udah orang yang sebelah dia pun lihat juga. Orang sebelah dia pun lihat juga. Udah habis pun tengok Nabi. Lalu Nabi pun buat isyarat, teruskan solat. Teruskan solat, begitu, ya. Jadi udahlah demo yang selama hari ini berkampung di masjid, keluarlah ngapa? Nabi dah sihat, ya tak? Mau kita berniaga, mau kita bercucuk tanam, mau kita berternak, mau kita padang ragut. Jadi demo ingat Nabi dah sihat, ya. Jadi semua pun pergilah ke tempat masing-masing. Bila tiba-tiba waktu duha tu Nabi wafat. Tak semena-menanya waktu duha tu Nabi wafat. Pada subuh tadi elok Nabi senyum melihat para sahabat sedang solat. Jadi memang dia biasanya yang sudah yang nak beransur tu ya lain sikit, ya tak? Lain sikit, ya tak? Corogehnya, ya. Baik, jadi katanya apa di sini bahawa memang hati para sahabat berdebar kalau saat berpisah dengan baginda telah hampir tiba, demikianlah ajal. Ya, likulli ummatin ajal, ya tak? Apabila tiba saatnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak akan dapat ditangguh walaupun satu saat, ya tak? Setelah tersebar berita wafat baginda sallallahu alaihi wasallam, terkejutlah semua para sahabat sehingga di kota Madinah pada hari itu huru-hara dengan sebab peristiwa tersebut, ya. Sebab bergoncang, ya tak? Dia ada pula kelompok munafikin cuba manipulate, cuba maknanya kata-kata menggunakan isu ini, ya. Kelompok munafikin itu ada, mereka cuba main isu ini. Jadi katanya di sini terkejut, huru-hara sebab peristiwa. Sayyidina Umar nak mententeramkan suasana, ya, dinaik atas mimbar. Dia naik atas mimbar dengan pedangnya. Orang bila tengok Sayyidina Umar naik dengan pedang, ya, udah tak berani berketit, udah diam. Aku dengar lagi katanya siapa-siapa kata Rasulullah wafat, ni pedang dijawabnya. Tapi apa maksud Sayyidina Umar? Dia tak mau golongan munafik itu manipulasikan, menggunakan isu kewafatan Rasul itu untuk mencetuskan suasana huru-hara. Itu sebenarnya Sayyidina Umar melihat tu, ya, melihat dari sudut itu, ya tak? Jadi katanya di sini bahawa sebahagian besar sahabat utama dan mereka yang lebih awal memeluk Islam, sabiqun al-awwalun, dalam keadaan kebingungan.
ada yang terkunci, speechless, ya tak? Ada yang terpaku, tidak bergerak. Manakala Saidina Umar menghunus pedangnya. Jadi kita berhenti di situ, ya tak? To be continue, next chain coming soon, ya tak? Jadi Saidina Umar pegang pedang, ya tak? Mana yang baik daripada Allah, silap dan salah, mohon maaf daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina shaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla wa tabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.